Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Okey, untuk minggu ini kita masih lagi di unit yang sama, iaitu kegiatan ekonomi negara bahagian yang kedua. Okey, dah sedia untuk pelajari bahagian kedua? Okey, jom kita belajar. Untuk bahagian kedua ini, kamu akan mempelajari tentang produk pertanian. Produk pertanian ini berkaitan dengan pertanian komersial yang telah banyak membawa perubahan kepada negara kita. Pertanian komersial apakah yang beri keuntungan kepada negara kita? Okey, negara kita ni merupakan pengeluar utama industri kelapa sawit dengan getah. Jadi industri inilah yang membawa keuntungan kepada negara kita. Baiklah, kita lihat apakah kepentingan ataupun sumbangan pertanian komersial kepada negara kita. Yang pertama, ia menjana pendapatan negara. Yang kedua, ia mewujudkan peluang pekerjaan. Yang ketiga, melahirkan industri hiliran. Yang keempat, ia memajukan industri asas tani. Dan yang kelima, membangunkan industri biodiesel sawit. Okey, jom kita lihat satu persatu tentang sumbangan ataupun kepentingan pertanian komersial ini. Kita lihat satu persatu kepentingan ataupun sumbangan pertanian komersial. Yang pertama, menjana pendapatan negara di mana hasil kelapa sawit diekspor dalam bentuk minyak yang telah diproses, manakala hasil getah diekspor dalam bentuk sarung tangan dan benang latex. Kedua, ia dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Peladangan getah dan kelapa sawit memerlukan tenaga buruh yang ramai. Kamu pernah lihat tak pekerja di ladang kelapa sawit? Ada yang kait buah, ada yang kutip buah, tolak buah dan pelbagai lagi aktiviti pekerjaan dalam ladang kelapa sawit. Begitu juga dengan ladang getah di mana ia perlukan pekerja untuk menoreh, mengutip. Okey, jadi ini mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Yang ketiga, ia melahirkan industri hiliran. Apa dia industri hiliran ni? Ia adalah industri yang lahir dari sektor pertama. Okey, cikgu bagi contoh. Apa dia industri hiliran ni? Pokok getah, dia menjadi sumber kepada industri perabot seperti meja dan kerusi. Okey, industri pertama dia adalah industri getah yang pertama adalah hasilkan tayar, sarung tangan. Tapi untuk industri hiliran, ia menghasilkan kerusi, meja daripada pokok getah yang tua. Okey, dari pokok getah yang tua ditebang dan dijadikan perabot. Okey, ini semua dapat memberi sumbangan kepada pendapatan negara apabila ia diekspor. Yang keempat, memajukan industri asas tani. Industri asas tani ini adalah industri yang berasaskan sumber pertanian dan penternakan. Bagaimana memajukan industri asas tani? Itu dengan meningkatkan pengeluaran bahan makanan. Negara kita telah mengeluarkan pelbagai produk keluaran tempatan. Ini akan mengurangkan kebergantungan negara kita kepada produk dari luar. Okey, negara kita boleh menghasilkan produk sendiri untuk keluaran tempatan. Hasil asas tani ini dapat meningkatkan pendapatan penduduk sebab bila ada produk tempatan, ini dapat beri pendapatan kepada penduduk apabila ia dipasarkan. Seterusnya, pertanian komersial ini juga dapat membangunkan industri biodiesel. Okey, produk kelapa sawit ini akan diproses menjadi produk yang pelbagai. Bukan saja menghasilkan minyak masak. Okey, tapi biodiesel ni dapat digunakan dalam enjin kenderaan di mana ia dapat kurangkan debu dan pengeluaran asap hitam. Okey, industri biodiesel ini dapat menjana pendapatan negara menerusi ekspor.
Baiklah murid-murid, kita tengok pula kepentingan menghargai alam sekitar dan mengekalkan keamanan negara. Yang pertama, ia dapat meningkatkan kedatangan pelancong. Apabila alam sekitar kita elok, negara kita aman, pelancong pun akan datang. Yang kedua, keindahan alam sekitar dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Yang ketiga, permintaan terhadap barangan tempatan tinggi. Yang keempat, meningkatkan pelabur asing. Kelima, menjana pendapatan negara. Dan keenam, memberi peluang pekerjaan. Okey, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak kamu salin nota ini dalam buku tulis. Okey, salam kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.